Ichthyosis berasal daripada perkataan Yunani bermaksud ikan. Ia penyakit yang menyebabkan kulit kering, bersisik dan tebal lalu menjejaskan proses kitaran menyebabkan kulit mati lambat gugur dan kulit baru berganti terlalu cepat. Ada 20 jenis ichthyosis di dunia ni dan lebih daripada 50 mutasi jin. Ada yang ringan, ada yang teruk ya, dan ada yang boleh berdarah dan pedih dan berbagai lagi lah. Keterukan tu berbeza-beza di antara individu yang berbeza walaupun jenis ichthyosis yang sama. Dan kulit kita ni ada banyak lapisan. Okey, kulit yang bawah dia akan menggantikan kulit yang baru. Tetapi untuk ichthyosis, kulit dia mengganti dengan lebih cepat. Jadi ianya menjadi mampat dan tebal. Jadi ianya sentiasa kasar, bersisik dan tebal. Dr. Kartini Farah Rahim, pakar dermatologi yang arif tentang perihal penyakit ichthyosis di kalangan masyarakat. Menurut kajiannya, dianggarkan lebih 1,000 orang pesakit tempatan menghadapi masalah itu. Penyakit ichthyosis juga bukan sejenis penyakit yang berjangkit. Malah tiada apa yang menghalang penghidapnya untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan insan biasa yang lain. Pengidap ichthyosis ni boleh mengarungi hidup secara normal dan produktif. Walaupun ianya tidak mengancam nyawa, kesan kulit ichthyosis ni boleh dilihat dari segi fizikal sebab kulitnya yang bersisik dan tebal tu dia menjadi tidak selesa. Dan bila dia tidak selesa mungkin dia rasa keras dan agak terhad pergerakannya. Dan satu lagi, mereka ni tidak boleh berpeluh. Jadi mereka boleh dapat overheat, panas yang keterlaluan. Jadi sebab tu mereka tidak boleh terdedah kepada cahaya matahari terlalu lama. Bila kulit mereka pecah, jangkitan kuman tu senang masuk. Satu lagi kan, sebab muka mereka bila mereka terlalu kering, mata mereka boleh tertarik ke bawah. Kita panggil ectropion. Lotion dan pelembap kulit, teman karib buat penghidap ichthyosis seperti Firdaus. Dengan peredaran zaman dan peningkatan pengetahuan sedia ada, insan sepertinya tidak lagi dilayan bak makhluk asing di makmal penyelidikan. Jauh sekali terpaksa mencuba segala macam ubatan, termasuk sup daging buaya yang hampir membutakan matanya ketika kecil dahulu. Penyakit kami ni dia tak berpeluh sebab liang-liang roma kami ni ditutup oleh keadaan kulit yang bersisik, yang tebal ni. Jadi dia menyebabkan kami ni cepat panas, kami sangat mudah panas, tapi lambat sejuk. Kami kalau terdedah kepada cuaca yang panas, dalam masa 5 minit, kulit saya akan bertukar, kami ni akan bertukar menjadi kemerah-merahan macam terbakar, macam udang yang digoreng tu. Dan untuk menyejukkan badan kami ni, sebenarnya mengambil masa sekurang-kurangnya sejam. Maknanya kami kena berehatlah, kami kena cari tempat teduh, kami kena ambil air basahkan badan. Itu yang kaedah yang ada. Saya dulu kalau pergi ke rumah orang kampung, orang kampung ni kebanyakan dah kenal, saya dah faham dah. Dia orang akan letakkan sebadi air di depan pintu. Sebab untuk kemudahan saya lah. Itu keperluan pada zaman saya lah. Tapi bila zaman sekarang ni, kami banyak dibantu oleh lotion dan pelembap. Di kepala batas Pulau Pinang, keluarga Muhammad Syahidah Muhammad Razi dan Nur Zalina Ramli punya cabaran tersendiri. Zalina, ibu kepada Muhammad Adam Kayyum, seorang penghidap ichthyosis berusia 12 tahun. Berbeza dengan masa lampau, perubatan moden memberikan Zalina ilmu baharu dalam menguruskan pembesaran anak yang mengalami permasalahan tersebut. Namun itu tidak bermakna dia tidak mengalami kejutan ketika melahirkan anak keduanya itu. Masa dalam kandungan tak dapat apa-apa tanda-tanda pun kata sakit kulit. Selepas lahir baru dapat doktor diagnose collodion baby. Lepas tu dia ditahawat selama sebulan untuk rawatan kan. Dia lah baby pertama dalam keluarga kami yang macam tu. Dia keluar kulit dia jadi licin macam baby terbakar. Lepas tu dia kulit tu makin mati jadi kulit hitam.
Keadaan kulit Adam ketika baru lahir itu membimbangkan Zalina dan suami. Apatah lagi Adam juga mengalami komplikasi lain yang mengancam nyawanya ketika dilahirkan. Mula-mula memang tak dapat terima, sedih dan terkejutlah sebab apa anak saya jadi macam tu. Tapi doktor kata genetik. Saya tanya mak, ayah sebelah suami, sebelah mak saya tak ada keturunan yang sakit kulit macam tu. Masa tu doktor pun tak bagi apa-apa harapan sebab oksigen dia pun slow. 50-50 juga. Kami suami isteri terima je lah. Saya tengok memang saya tak boleh nak cakap apa-apa kan. Sebab saya tak harap pun dia, sebab doktor cakap tak pasti dia boleh hidup lama ke atau tak. Memang saya tengok dia mesti menangis lah sebab tak boleh nak cakap kan kalau orang tanya. Tak tahu nak cerita dan gambarkan macam mana. Selain Adam, anak bongsu pasangan ini, Muhammad Airil Khalish juga dilahirkan dengan keadaan yang sama. Berbeza dengan anak sulung mereka, Nur Alisha Kristina Putri dan anak ketiga, Muhammad Aidil Khalif yang dilahirkan normal. Membesarkan Airil lebih mencabar. Ini kerana selain iktiosis, Airil juga mempunyai masalah jantung dan organ dalaman yang tidak berfungsi dengan begitu baik. Dia juga lebih mudah terkena jangkitan bakteria. Oleh sebab itu, Shahidam dan Zalina mengurangkan risiko jangkitan kepada Airil dengan membataskan pergerakannya di luar rumah. Adam dan Airil, sebahagian ahli berdaftar Pertubuhan Kebajikan Pesakit Iktiosis Malaysia, PEKIM, sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan Firdaus. Alhamdulillah. Ni kami daripada Persatuan lama lah tak main berkunjung. Airil, sihat? Muka sihat. Alhamdulillah. Organisasi ini diwujudkan untuk mengumpul data pesakit iktiosis di Malaysia. Selain itu, PEKIM turut membantu pemahaman ahli-ahlinya mengenai keadaan yang dihadapi mereka dan turut bertindak menjaga kebajikan pesakit iktiosis yang tidak berkemampuan. Firdaus menubuhkan badan bukan kerajaan ini pada tahun 2015. Dia mahu berkongsi pengalamannya mendepani cabaran kehidupan sebagai penghidap iktiosis dengan seramai mungkin pesakit lain. Selain itu, dia mahu masyarakat cakna dengan kewujudan insan seperti mereka. Jadi di situ saya rasa, sampai bila kami nak macam ni? Sampai bila kami ni hanya akan digunakan sebagai bahan untuk penyiaran bagi komersial? Sebab saya tahu, selepas pada tu, kes tu akan berlalu pergi, tapi kami sebagai pengidap terus kekal sebagai pengidap. Jadi, apa hala tuju kami? Kami bukanlah satu sejenis penyakit yang boleh makan ubat 2 minggu sembuh. Kalau itu senang cerita. Jadi maknanya saya di situ kesedaran saya timbul, maknanya kami ini memerlukan satu sistem sokongan, sistem pengurusan yang baik, yang teratur. Dari situ kami mula bergerak. Kebanyakan persatuan-persatuan untuk penyakit-penyakit ni selalunya diasaskan oleh orang-orang ternama, oleh doktor-doktor dan sebagainya. Tapi kami ini dia orang nak kalau boleh diasaskan oleh pengidap, sebab bagi dia orang hanya pengidap ni yang faham apa keperluan sebenar kami. Apa yang kami banggakan adalah Pertubuhan Kebajikan Pesakit Iktiosis Malaysia ni adalah yang pertama di Asia. Keluarga Shahidam dan Zalina bertuah dapat menjadi sebahagian keluarga besar PEKIM. Dengan sokongan Firdaus dan rakan-rakan yang lain, Shahidam dan Zalina mendapat azimat baharu dalam meneruskan usaha membesarkan Adam dan Airil sebaik mungkin. Fasa remaja dan dewasa, 2 orang anaknya ini nanti sudah pasti mendatangkan cabaran berbeza yang perlu dilalui dengan tuntas mereka sekeluarga. Firdaus, bukti penghidap iktiosis mampu hidup normal seperti insan yang lain. Selain bekerjaya tetap, dia juga membuktikan kemampuan pesakit kulit sepertinya untuk berumah tangga. Firdaus mendirikan rumah tangga bersama Jamaliah pada tahun 2007.
Tiada lain dipinta jejaka ini. Cukuplah insan normal yang lain memahami keadaan dan menyantuni mereka yang menghidap iktiosis, seperti apa yang Jamaliah mampu lakukan. Seandainya masyarakat dia tiba-tiba melihat ataupun terpandang kami pengidap iktiosis, saya minta satu saja. Tolong dekati mereka. Tanya. Sebab melalui pertanyaan tersebut, dia akan merungkaikan segala persoalan. Sebab saya hanya memerlukan seminit, 2 minit saja untuk berkongsi apa yang sepatutnya kita kongsi dengan masyarakat. Dan kita faham, apabila pemahaman individu yang bertanya pada kita tu tepat, maknanya dia akan menyampaikan cerita yang tepat. Barulah masyarakat faham siapa kami, apa kemampuan kami, bagaimana kami boleh hidup bersama dengan masyarakat. Sebab ini semuanya bertitik tolak kepada pemahaman dan penilaian. Derita pesakit bersisik ikan seperti Firdaus hanya mereka yang tahu. Biarpun kurang upaya, ia bukan bermakna hilang kemampuan dan usaha. Ranjau sejak kecil sehingga dewasa ini bakal berkekalan ke hujung nyawa. Hanya satu yang dipinta, jangan disisihkan begitu saja.